Kan pada mula dia ada satu pack kan, ada tiga biji gula merah dan 5 biji gula biru kan. 3 biji gula dipilih secara lawak daripada pack itu. Okey, soalan B pula. Satu demi satu dengan memasukkan balik. Maksud dia, saya gambarkan disebut. Dalam pack itu, ini case yang lain daripada yang asal. Okey, ada tiga merah kan. Kemudian ada 5 biru. Jumlah dia ada 8 biji kan. 8 biji. Sekarang dia katakan kita katakan kan satu demi satu tapi dengan memasukkan semula. Maksudnya kuli ini dikeluarkan, okey, ialah 5/8 dia punya kebalan kalian. Kemudian kuli ini dikeluarkan dan dimasuk balik. Kemudian kali kedua saya ambil kuli ini sebab telah dimasuk kembali jadi masih 5/8. Lepas ini keluar dikembalikan. Kali ketiga saya ambil 5/8 juga. So, this one is peristiwa tidak bersanda dan tadi adalah peristiwa bersanda lah. 所以这两个 case 有一个不同的方面哦。第一个呢，刚才我已经拿出来之后呢，我就不放回去。这个我拿出来之后，我放回去。你看到吗？我拿出来不放回去的时候呢，那个数目呢会越来越减哦。这里减，对不对？这里减，这里减。Kalau saya keluar dan tidak menyimpan balik, dia punya angka ini akan berkurangan. Kalau untuk case yang kedua, saya keluarkan dan saya simpan balik, didapati dia punya angka kan untuk ketiga peristiwa ini tidak berkurangan. Jadi jawapan inilah. So, saya rasa tidak masalah kan. Kita tengok contoh kedua. Okey. Sebiji tadu yang ada di Lampung, cari kebalan kalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Nombor 4 ada nombor pertanda. Okey, sekarang kan kita tengok pada penyelesaian dia. Kalau saya ada satu cara lagi yang lagi senang dan lagi senang difahami lah. Tapi kita tengok dia punya cara penyelesaian. Yang pertama, dia katakan tatu itu kan, tatu size. Dia punya sample space, yaitu ruang sampel untuk semua kesudahan ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6。一个骰子的全部的可能性就是1到6，对不对？它现在要是 nombor 4 atau nombor pertanda atau ini maksudnya tambah. Kalau kamu nampak perkataan atau ini atau or, we just use plus. 所以你看到这个或这个字后，你就用加。Jadi tengok apa yang dia buatkan. Nombor 4 ada satu berkemungkinan. Okey, nombor 4 ada satu berkemungkinan 1/6。所以拿到4的时候呢是1/6哦。kemudian yang B pula. Nombor pertanda 指数 2, 3 dan 5 merupakan 3/6. Lepas itu kita campurkan ini dan dapatkan ini. Inilah peristiwa saling eksklusif. Maksudnya kan dia tiada yang macam melekat lah. Ya tiada melekat, maksudnya tiada yang bersamaan. 这个peristiwa saling eksklusif 就是说他们之间是没有一样的情况。Oke, tengok nombor B punya. Nombor genap dan nombor kuasa 2 sempurna. Perfect square. Oke, jadi kan nombor genap 双数 2, 4, 6, 5. 双数是2、4、6 Perfect square 是什么意思呢？ Perfect square 就是apa itu nombor penyempurnaan kuasa 2? Perfect square is mean 1 plus 1, 2 times 2 equal to 4,
3 times 3 equal to 9. 4 times 4 equal to 16. This is we call perfect square. Kuasa 2 sempurna. So, dalam case ini, kuasa 2 sempurna adalah 1 dan 4. Di mana kan ada persamaan dia, yaitu 4 di sini adalah sama. 4 adalah sama. So, cara dia gunakan 3 per 6. Gunakan 3 per 6. 1, 2, 3 ini. Tambah dengan 2 per 6. 1 dengan 4 ini. Tolak dengan persamaan mereka 1 per 6. Dapatlah jawapan untuk ini. Tadi kan saya katakan saya ada satu cara lagi untuk buatkan ini, yaitu kita gunakan cara set. Oke, kalau kamu tahu kan cara set kan pun kalau set itu dia bukan yang sangat susah. Set itu kan kamu tengok yang first soalan saya gunakan cara set nombor 4 ataupun nombor bertanda. Oke, apa itu set dia? Jadi peristiwa A nombor 4 ataupun nombor bertanda. Apa itu nombor bertanda daripada ini? 所以这当中是哪一个是指数呢？ Pertanda adalah 2, 3, 5 kan? This is nombor pertanda. Kalau atau maksudnya termasuk 4 lah. 包括这个是 4. Jadi kita listkan 2, 3, 4 dan 6. Ada berapa kemungkinan di sini? Ada 4 kemungkinan. 有4个 elemen 在里面，有4个 member 在里面哦。So, kepalang kalian A sama dengan NA bagi dengan NS. S ini merupakan 6 sebab 1 sampai 6 kan. So, 4 over 6 equal to 2 over 3. Kamu gunakan cara set pun oke juga. Terus yaitu tunjukkan set. Untuk yang B pula. Tengok untuk yang B pula. B itu nombor genap atau nombor kuasa 2. Oke, tengok apa itu nombor genap? Genap is even number, 双数 4, 6. Oke. Kemudian apa itu penyempurnaan kuasa 2? Perhatikan 1 dan juga 4. Tengok dia kalau yang bertintir macam ini, jangan kita tulis 2 kali, kita tulis 1 kali cukup. 如果这个重贴重复的话，我们千万不要写2次，我们写1次就够了。So set kita merupakan 1, 2, 4 dan 6. So kepalang kalian untuk B equal to, so this is the answer 4 over 6 equal to 2 over 3. Jadi dapatkan jawaban yang sama, hanya kelainan cara dia. Saya gunakan cara set untuk selesaikan soalan inilah. Oke, tengok kita terus tengok soalan sudah. Tengok soalan pertama. Lepas saya jelaskan satu soalan kan, boleh kita tanya kalau ada masalah. Saya akan tunggu di dalam line selama 10 saat. Kalau tiada masalah, kalau tiada pertanyaan, maksudnya tiada masalah lah, saya akan teruskan Oke, tengok soalan yang pertama. Sebuah kotak mengandungi sejumlah 8 biji apple, di mana 3 daripada adalah rosak. 2 biji apple dipilih secara lawak. Cari kepalang kalian bahawa A, kedua-dua apple itu rosak. B, tidak sebiji pun rosak, maksudnya tiada kerosakan OK， 明白吗？这个盒子里面有8粒的苹果，然后呢3粒是坏的，2粒呢就抽出来，2粒就抽出来然后就让你去算一算到底是A 2粒都坏了 ，B 1粒都没有坏。So macam mana kita tahu kan maklumat dia? Saya tulis di sini nombor pertama. Jadi 8 apple kan? So 8 apple untuk yang pertama. Yang pertama, kedua-dua apple itu rosak.
Kita tahu kan berapa yang rosak? 3 biji apple rosak kan? OK， 3 biji apple rosak，所以说有3粒苹果是坏的。Apa itu kepalang kalian dia? Kepalang kalian untuk A. Yang pertama 3 biji per 8 sebab 3 yang rosak. Kan? OK, 3 yang rosak. Tapi kan kamu tahu sebab dia mau 2 biji. Dia mau 2 biji kan. Selepas 1 apple yang rosak di sini sudah dikeluarkan, tinggal berapa biji apple yang rosak? Betul, ada 2 lagi. Tapi kan sebab 1 telah dikeluarkan di sini, 8 ini akan kurang menjadi 7。你们明白吗？开始的时候有3粒坏了的哦，3粒坏了的，然后呢？其中1粒被抽出来，因为它3粒坏的话，就是第1粒就是 3/8 了。但是已经抽出1个来了之后呢，就剩下2个，哦。所以2个的话呢，总数那边呢也要什么的哦，也要减1个的。好，也是要减1个的哦，所以变成 2/7。Lepas itu kita buat macam biasa. So the answer is 3/28. B. Tidak sebiji pun rosak. Maksudnya semua terrosak. Okay, untuk situasi B, kalau 3 biji itu tidak itu rosak, maksudnya ada berapa biji yang tidak rosak? Betul, ada 5 biji yang tidak rosak kan? Tidak rosak. So, pertama merupakan 5/8. Kemudian 1 daripada yang tidak rosak ini dikeluarkan tinggal 4 dan jumlah pun dikeluarkan tinggal 7. So kita buatkan secara OK, so is 5/35. 来，你们可以明白吗？所以第2题 B 的时候呢，就是5粒苹果没有坏的，所以我们就把它抽出来5粒哦 ，5/8 哦，然后呢之后呢就因为5粒已经抽1粒出来了，剩下4粒好的，总数也是要减啊，所以剩下7，所以就变成，然后你就做它的时候呢，就乘它的时候就拿到这个答案了。OK, sekarang saya berikan 10 saat lah. Kalau tiada masalah, saya akan teruskan untuk nombor yang kedua. Oke, nampaknya yang soalan pertama no problem ah. Kita tengok soalan kedua. Baiklah, jadual ini menunjukkan batang kabur berwarna dalam sebuah kotak. OK， 第二个呢，它讲的话就是那一个盒子里面呢有很多粉笔哦，有很多粉笔啊。OK， merah ada 4. Kita mau guna merah, merah ada 4. 1, 2, 3, 4. Kuning ada 3. 1, 2, 3. Biru ada 2. 1, 2. Hijau ada 1. Oke, ini adalah kabur dalam satu kotak. Jika 2 barang kabur dipilih secara lawak, oke, dia mau kedua-dua biru， 2个都是蓝的。所以你看哦，首先呢，第一个步骤我们要做的就是要找到总数 sample space。Kita mesti mau cari sample space dulu, yaitu jumlah kesudahan. Ada berapa? 1 biji, tambah 2 jadi 3, 3 jadi 3 jadi 6, 6 tambah 4 jadi 10. Ada 10 biji kabur di dalam. So, 有10支粉笔在里面哦。OK, yang biru. Macam mana dengan yang biru? OK, biru is number ada 2 sahaja. 所以蓝色呢就2支罢了，对不对？A, kedua-duanya biru. Kepalang kalian A, kedua-duanya biru. Sebab biru ada 2, so first kita keluarkan, dia akan menjadi 2/10.
2 over 10 Lepas itu, apa yang terjadi di sini? Satu biru sudah dikeluarkan, tinggal satu lagi kan? Menjadi 1 over 9 sebab jumlah pun kurang juga. So, the answer is 1 over 5. Selepas talab is 1 over 45. Okey, ngam jawapan. Tengok boleh faham kan? Soalan untuk B. Kedua-dua nombor itu genap. Kenapa ada genapnya? Saya miss satu muka surat sudah saya miss. Okey, tidak apalah. Kita teruskan Ini soalan ini terpaksa buanglah sebab satu muka surat saya tidak scan. Okey, kita tengok ini Ada banyak lagi kan? Banyak lagi Pak, kita boleh coba lagi. Okey. Soalan ini. Tengok soalan 6. Soalan 6. Jadual berikut menunjukkan bilangan kad berwarna hitam atau putih yang berada dengan huruf V atau W. Semua kad ini dimasukkan ke dalam satu kotak. Wah, ini soalan macam susah sikit. OK， 所以讲这个呢，这个证明有黑卡跟白卡里面填着 V 跟 W 的然后就放在一个盒子里面Jika dua keping kad dikeluarkan secara lawak daripada kotak itu, hitungkan kepalang kalian. Kedua-dua warna hitam. Kedua-dua warna hitam. Sekarang kan yang kita mau mainkan hitam dulu. Hitam dulu. Tapi kan sebelum itu kita mesti mau kira berapa jumlah sample space, yaitu jumlah dia. Apa yang penting dalam chapter ini, yaitu kita mesti mau cari dia punya sample space dulu, yaitu jumlah dia. 所以这课最重要的一个点子就是你要找到它的那个总数。So, 5 campur dengan 7, 12. 3 campur dengan 5, 8. Jadi jumlah dia adalah 20. 总共有20个。Jumlah ada 20 kan? So, sekarang kan dia minta kedua-dua warna hitam. Sekarang yang hitam itu berapa? 5 campur dengan 7 adalah 12. Kedua-dua warna hitam kan? So, kedua-dua warna hitam, dia mau hitam kan? Yang pertama sekali, 12 per 60. Sebab hitam itu ada 12, jumlah dia ada 20. 所以他第一个还要讲到黑的所以你要知道黑的时候呢，就是有12个。总共是20个，所以第一次呢，我们拿了是12 per 20。Lepas itu dia akan diambil lagi, dia akan kurang sebab hitam sudah dikeluarkan 1, jadi tinggal 11. Ini 20 pun akan kurang 1, tinggal 19. Lepas itu kita tekan calculator. 12 per 20 talab dengan 11 per 19. Jawapan dia 33 per 95. Jawapan betul lah. Saya ada cek jawapan di buku akhir itulah. Saya tahu lah. This is correct. B. Kedua-dua berwarna V. Sekarang case kan dia gunakan case yang tidak sama dengan yang pertama sebab tumpuan dia menjadi V sudah. 看到吗？现在还要的是 V 不是在 hitam 的V 呢有多少个呢？ Kita tengok V dalam putih hitam itu dia adalah 8. So no problem juga. Kedua-dua adalah V sebab jumlah untuk V merupakan 8. Sekarang soalan B, kedua-dua mau kad V. Pertama sekali, 8 per 20 itu memang
OK， 开始的时候一定是8 over 20哦。为什么呢？因为总共的鱼是8个哦。然后呢，总共的卡是20个，所以8 over 20 So 之后呢，8个被拿出一个来，剩下7个。然后呢，20被拿出一个来，剩下19个. Boleh faham kan? 8 per 20 selepas diambil 1 tinggal 7 per 19. Okey, tekan kalkulator. 8 over 20 times 7 over 90. Jawapannya 14 over 95. The answer is correct. 14 over 95. Okey, saya berikan masa untuk 10 saat. Boleh faham tak? Kalau boleh faham, saya teruskan lah. 如果你们明白的话，10秒钟没有人问的话，我就继续啊。Baiklah, nampaknya kan dia ada masalah untuk ini. Kita teruskan lah untuk soalan number 7. Tengok sini ya. Sebuah pack mengandungi 20 biji kuli. Jika sebiji kuli dikeluarkan secara lawak daripada pack itu, kepalang kalian kuli itu berwarna hijau ialah 1/3. OK， 它的题目是讲到哦，然后呢有27个那个弹珠哦，在一个 bag 里面。如果呢你把那个孤立拿出来的时候呢，它是青色的话是 1/3. Ini sangat penting sebab belajar kan dia selalu dia lupakan. Okey, apa dia lupa? Dia lupa macam mana mau cari jumlah ataupun macam cari nambah sesuatu kalau diberikan kepada kalian lah. 总共呢tengok jumlah dia merupakan MS is 27. So dapat hijau is 1/3. So macam mana dia mau cari? Nyatakan bilangan kuli bukan berwarna hijau yang terdapat dalam bag, bukan warna hijau ingat Yang warna hijau is 1/3. Yang bukan warna hijau, prime ini maksudnya bukan kan? Oh ini bukan, ini this is kepalang kan, saya salah tulis kepalang kalian Okey, yang bukan hijau merupakan 1 tolak dengan 1/3. 所以说呢，如果它要不是青色的话，你写一个 prime 在那边，然后你就可以用1去减它，因为总共是1。当你1去减它的时候呢，就剩下那个咯。So, lepas kita tolak menunjukkan 2/3. Bukan hijau. Jumlah adalah 27 kan. Jadi bukan hijau adalah 2/3 times 27. Okey, lepas kita kirakan this is 18. 18 kamu kena tulis 18 biji lah. 可以哦。所以说呢，当你这样子处理之后呢，它就是18粒不是青色的Sekarang apa dia minta? Sebiji kuli hijau yang lain dimasukkan ke dalam bag itu, kemudian 2 kuli dikeluarkan secara lawak daripada bag. Hitungkan kepalang kalian bahwa kedua-dua kuli itu berwarna hijau. OK， 这个有点点奇怪的题目，但是你也是要去慢慢学习哦。就讲一个青色的弹珠就放进去，别的不是它，还有18个弹珠里面呢是别的哦。OK， 别的放进去，多一粒放进去。现在呢又要抽2粒出来，2粒呢都是青色的不是青色，不是18粒不是青色是18粒。OK， untuk soalan ini kan kita tengok yang bukan hijau adalah 18 biji. Kalau yang hijau 8. Hijau 27 tolak dengan 18, dia akan sama dengan 9 biji. Okey, dia akan sama dengan 9 biji lah. Maksud dia kan, sekarang jumlah yang
Jumlah itu adalah 9 biji. 9 biji ya. Untuk hijau lah. Selepas dia tambah lagi satu, lepas tambah, maksud dia akan hijau baru. Dia akan, ini yang baru menjadi 10 biji sebab dia sudah ditambahkan 1 biji ke dalam dia. So dia mau kita kirakan berapa kepalang kalian dia. Tengok untuk soalan B punya kepalang kalian untuk case B. 10 biji daripada jumlah berapa sudah? Jumlah. 我们的总共呢还是27吗？ Jumlah dia masih 27. Kalau kamu tulis 27, tentu jawaban kamu akan salah. Sebab 1 biji hijau telah ditambahkan di sini akan menyebabkan 27 become 28. Ini baru betul, 28. Jadi, case yang pertama, 10 biji hijau dikeluarkan daripada 28. 明白哦？所以总共有28，然后一个就抽出来了，就是10 over 28。Kemudian darab dengan 10 ini akan hilang 1 sebab dikeluarkan. 28 ini akan kurang menjadi 27. Lepas itu kita boleh teruskan pengiraan dengan kalkulator. 10 over 28 darab dengan 9 over 27. So the answer is 5 over 42. Saya sudah cek jawapan di buku. Baiklah, saya berikan masa 10 saat untuk semua. Kalau tidak paham, boleh tanya. Jika 不明白的话，可以问哦。这一科这一题会比较难一点哦。Any problem? Ada soalan-soalan? Tiada kan? Kalau tiada, kita teruskan. Number 8. P equal to 2, 5, 2, 4, 5. Q, 6, and 9. Jika satu nombor dipilih secara lawak daripada P dan satu nombor dipilih secara lawak dari Q daripada cari kepalang kalian bahwa hasil tambah adalah ganjil. Soalan ini tidak senang. Soalan ini tidak senang. So kita mesti mau fikir betul-betul untuk soalan ini. 2, 4, 5, 6, 9. Sekarang kan dia memilihkan dua-dua ini, hasil tambah dia sama dengan nombor ganjil. Sekarang kan kalau boleh kita listkan sample space. Kita listkan sample space untuk ini. Ada dua cara untuk listkan sample space di sini. Cara yang pertama, cara tradisional. Ini sesuai dengan tahap SPM, yaitu kita carikan pasangan dia. Satu mungkin 2, kemudian 6. Sebab dia mau satu daripada P dan satu daripada Q. Mungkin 2, 9. Ini case ini. Kemudian mungkin 4, 6. Dan juga 4, 9. Kemudian mungkin 5 dengan 6. Dan 5 dengan 9. Kemudian tutup set ini. Ini cara pertama kita listkan. Kita listkan saya punya sample space. Cara yang kedua, saya listkan di sample space, saya tulis di sebelah sini supaya kita tengok ada dia punya ketaksamaan This is P, this is Q. Q is 6 and 9. And then P is 2, 4, and
Ini kan. Selepas kita buat jadual ini, senang juga kita tengok dia punya perbandingan. 2 dengan 6. Okay. 4 dengan 6. Dua-dua cara pun okey ya. Jangan kamu anggap tidak okey lah. Ya sama juga dengan cara. 2 dengan 9. Ini cara untuk menyenaraikan sample space. 这是一个方法用来我们就是把那个 sample space 就是总共的东西呢，我们把它 list 出来。Okey, kedua-dua cara pun okey ya, boleh pakai ya. Tengok mana hasil tanpa adalah ganjil. 它的加数加起来是单数. Kita boleh tahu kan daripada sample space ini senang untuk kita detect di mana adalah ganjil. 2 campur dengan 6, jawapan dia adalah 8 kan. Okey, 2 campur dengan 9, jawapan adalah 11. 4 dengan 6, 10. 4 dengan 9, 13. 5 dengan 6, 11. Dan juga 5 dengan 9 adalah 14. Okey, lepas itu daripada ini kita tahu kan di mana merupakan jawapan dia, iaitu hasil tanpa merupakan ganjil. 明白吗？当你 list 出来的时候呢，你就看到OK 哪一些呢是单数 ，OK 哪些是单数 ，nombor ganjil merupakan ini, kemudian ini, dan juga ini. So jawapan kita untuk yang A senang kita kirakan, yaitu yang nombor ganjil kan, case A boleh kita gunakan ini. Dan dapati dia punya nombor ganjil kan. Untuk yang nombor ganjil merupakan berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3. So is 3. So jumlah dia adalah 6. Sample space untuk 4 adalah 6. Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapan adalah 1/2. Okey. Tengok satu lagi. B. Hasil taraf daripada nombor itu adalah boleh dibagi tepat dengan 6. Boleh dibagi tepat dengan 6. Maksud dia is the multiple of 6. Okay. Multiple of 6. 如果是可以被6除的话，就是6的倍数了。Okay, multiple of 6. What is multiple of 6? Okay, multiple of 6. This is sifar untuk 6. 6, 12, 18, 24. Something like that lah kan. Dan sebagainya. Sekarang kan kita tengok kita hasilkan, tarafkan untuk semua ini. Saya gunakan di sini untuk case B. 2 taraf dengan 16 adalah 12. Okey, 12 4 taraf dengan 16, this is 24. 5 times 6 is 30. Okay, 2 times 9 is 18. 4 times 9 is 36. And 5 times 9 is 45. Okay, daripada hasil taraf ini, multiple of 6. 12 ini betul. 24 ini betul. 30 ini betul. 18 ini betul. 36 ini pun betul. Jadi, ada berapa member dalam multiple of 6 ini? Ada 5 dan jumlah dia merupakan 6. So, kebalan kalian ataupun probability for B is 5/6. Cekkan jawapan 5/6 is correct. OK， 明白吗？所以当我们乘起来的时候呢，你看到那个紫色的东西2乘6等于12 ，4乘6等于24 ，5乘6等于30 ，2乘9等于18
4乘9等于36， 5乘9等于45。所以6的倍数呢，就是有12、24、30、18和36， 45就不是了。所以它的答案是5/6。Oke, saya berikan 10 saat dari sekarang. Ada yang tidak fahamkah untuk soalan ini? Soalan ini dia tidak senang kalau dibandingkan dengan dulu. Nampaknya jelas. Oke, very good. Kalau jelas, kita teruskan tentang soalan yang seterusnya, yaitu soalan 9. Oke, tengok soalan 9 kan? Ya betul, soalan 9. Hari ini harap-harap boleh kita bincang sampai dia tahulah sampai soalan mana. Oke, number 9. 2 biji bola hijau dan 3 biji bola kuning diletakkan dalam sebuah bekas. Sebiji bola dipilih secara lawak dari bekas itu. Warnanya dicatatkan dan bola itu dikembalikan. Okay, is very careful for this question. This is dikembalikan. In English is what is this return? 它放回去，放回去哦，所以你要小心，放回去就不是刚才的方法了哦。Sekarang ada 2 hijau. Oke, kita lukiskan pack ini dulu. Dalam pack ini ada berapa hijau? 2 hijau. 1, 2. Oke, kuning dia ada 3. 1, 2, 3. Kemudian, that's all. Belainan warna, 2 biji. Oke, ini saja. 5 saja dia di sini. 2 hijau, 3 kuning saja. Oh, it's good. It's very easy. So that tengok dia mau hijau. Barangkalian hijau. Tapi yang special, kita mesti mau berhati-hati untuk soalan ini ya. Kalau kita jawab macam ni, macam tadi kan kita sudah ada very experience, sudah banyak experience sudah untuk buat soalan ni。我们刚才有很多经验了哦，但是这一题是否一样呢？2个亲 ，OK？ Kalau dikeluarkan dia bola hijau, kita tahu ada 2/5 kan? Kalau belajar jawab macam ni, sebab dia tidak perhatikan what is dikembalikan or is written, dia akan buat macam ini. 2/5 times 1/4. Oh, very good, senang. Macam tadi kan, 1/10. Sekalian, apakah dia betul? Apakah dia betul? Jawabannya salah. Sebab this is because the words of written. Return ini maksud dia dikembalikan. So, jawapan yang sebenarnya adalah 2/5 times 2/5 equal to 4/25. Baru betul. Sebab dia dikeluarkan dan memang tiada nombor yang hilang untuk case ini. Oke ya. Kita tengok B pula. Berwarna kuning. So, kalau ini 黄色哦，所以为什么刚才那题哦是没有减呢？平常我们都会做到这样子哦，它会减去的，它会比较少的。但是呢，这一次是不会少的哦，因为它放回去了。这个 return 这个是非常重要哦，它放回去了。它放回去的时候呢，就是就是这样子咯，就是不可以减的。OK， teruskan Kita teruskan tentang ini, yaitu tengok berwarna kuning. Berwarna kuning. This is kuning. So first is 3/5 and then times 3/5. So the answer is 9/25. Dengan soalan betul. Okay.
And the last one C. The last one C is berlainan warna. Pertama sekali, berwarna-warna lah maksudnya. Pertama sekali mungkin this is hijau, Hans, and then kuning. Tapi adakah ini hitam sudah? Jawapannya, kalau kita buat macam ni, hijau kemudian kuning akan sama dengan 6 over 25. Betulkah pelajar sekalian? 这样子对吗？不同颜色吗？拿到一个青色，一个黄色，搞跳，对吗？答案是不对的。不可以。对吗？对吗？请问？不对。不对啊，为什么不对呢？Because kali pertama hijau, kali kedua kuning. Mungkin juga kali pertama kuning, kemudian kali kedua hijau. Lalu ada dua case di sini. So the answer is 12 over 25. Okay ya. So saya berikan masa 10 second for this. 10分钟哦，10分钟吧，10秒钟哦，10 second. Boleh faham tak? 重复一下。重复一下，哪一个你不明白？哪一个你不明白？ Hijau, kuning, 还是berlainan warna? Ivan, 哪一个不明白啊 ？OK， so 没有，可以了，懂了。OK， 懂了kan? Ada soalan lain? Boleh faham kan? Boleh. 可以。Kalau boleh kita tuliskan is number 10. Oke, saya rasa hari malam ni mungkin sampai 12 saja. Tentang masalah. And then something kamu buat sendiri di rumah lah. Mungkin saya cuba cari buatkan soalan yang 14 yang susah lah. Selepas 10 dengan 11 saya cuba yang 14 lah, susah sikit punya. Hebat punya. Oke, number 10. Kepala kalian bahwa Siti lambat ke sekolah pada mana satu hari bersekolah adalah 1/5. OK， 意思是说呢 ，Siti 呢，他可能去学校的时候呢，他迟到了，是 1/5 哦。Cari kepala kalian bahwa dia lambat ke sekolah pada hari Isnin dan hari Jumat。OK， 可以明白吗？他迟到的那个可能性呢是 1/5。Maksudnya kepala kalian Siti dia lambat adalah 1/5. Dia lambat pergi hari Isnin, maksudnya lambat pada hari Isnin dan lambat pada hari Jumat. 我们不需要想太多的哦，就是这样子做不了。lambat pada hari Isnin dan lambat pada hari Jumat. So answer is 1/25. Is correct. Saya coba cek jawaban. B. Dia lambat ke sekolah pada hari Selasa, tetapi tepat pada hari Kamis. OK， 他在星期二的时候呢，他就迟到了。可是星期四的时候他准时到。Kalau di sini kan dia lambat ini 1/15. Tapi kalau dia tidak lambat, prime is 4/5, bukan? Sebab 1 tolak dengan 1/5 menjadi 4/5. Dia tidak lambat lah. So dia lambat pada hari Selasa and then tidak lambat pada hari Kamis. Well, so is 4/25. Okay. 他迟到，星期二迟到，所以 1/5。星期二迟到 1/5， 星期四没有迟到，所以是 4/5。所以大家明白吗？10秒钟。
Okay, no problem. Saya teruskan. Number 11. 11 is no elephant. Number 11. Number 11. 7-11. Besok MCO. Tidak boleh pergi mana-mana. Stay at home. Okay, number 11. 6 keping kad. 6 keping kad bernombor 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 diletakkan dalam sebuah beg. 2 keping kad dikeluarkan secara rawak daripada beg itu. Cari kepala kalian bahawa kedua-dua nombor kad itu adalah ganjil atau nombor bertanah. Okay, ini very good soalan yang very good. Macam tadi kan, saya gunakan cara set. Macam soalan yang contoh yang kedua, kena kita gunakan set untuk selesaikan dia. Tengok Andalah untuk A ni, nombor ganjil dan nombor bertanah. Andalah ini, what is the ganjil? Okay, saya tuliskan sample space dia dulu. Sample space, sorry. Too fast already. Sample space is 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sekarang kan dia mau nombor ganjil dan nombor bertanah. Okay, 就是要单数跟质数So, untuk case A punya, what is the A? This is nombor ganjil. What is nombor ganjil? What is nombor ganjil? Is 2, 3, 5, and 7 kan? Nombor bertanah 2, 3, 5, 7. Macam tadi kan, saya sudah jelaskan awal tadi, yaitu di mana kan kalau saya gunakan set di sini kan, di mana yang keluar 2 kali itu, yang berulang itu tidak payah saya tulis, yaitu 2, 3, 5, and 7, and the number sample space is 6. So, kepala kalian untuk dapatkan A yaitu ganjil dan nombor bertanah 1, 2, 3, 4 do re mi fa. So it's 4 over 6. So it's 2 over 3. Saya cekkan jawapan di sini is correct. Okay, is correct. Ada masalah? Okay. Saya okay. Is kepala kalian atau dua-dua? And put into the bag. 2 card is draw. Okay. Macam ada salah sikit nanti kita ubah balik Number case A, nombor ganjil. What is nombor ganjil? Ganjil is kepalaan kalian untuk A, yaitu nombor ganjil mungkin 3, atau nombor bertanah. Mungkin nombor 3, this is 3 over 6. Kemudian atau 3 over 6 times nombor bertanah is 3 over 6. Tapi jawapan tadi betul. Untuk dia katakan macam betul Pak. Iya. Saya terlampau banyak fikir sudah. Oke, tadi kan
Sebab atau itu, kalau kamu tengok atau itu, dia akan menjadikan instead is plus. Okay, instead is plus. So, yang berulang itu tidak payah kita buat 2 kali, yaitu macam tadi kan. Is 2, 3, 5, and 7. So, kebalang kalian untuk A is 4/6. Okay, B. Sama ada kuasa 2 sempurna atau genap atau kedua-duanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kuasa 2 sempurna. 4 is kuasa 2 sempurna. Genap. And then genap. 2, 5, 4, and 6. Adapun kedua-duanya. Ada berapa di sini? Kuasa 2 sempurna. Okay, so this is kebalang kalian untuk dapatkan B merupakan 1, 2, 3. 3/1, 2, 3, 4, 5, 6 is 1/2. Okay, so dua-dua soalan ni okay kah? Oke. Oke ya. Kalau oke, kita teruskan 12 lah. Membentangkan masa sudah tidak dekat sudah kan. Saya lepas nombor 12, saya terus lompat kepada 14 macam ini cepat. Oke. Nombor 12. Sebuah beg mengandungi 12 biji bola, yaitu 3 biji merah, 6 biji warna biru dan 3 biji warna kuning。OK， 一个 bag 里面呢就有12个球啊，3个是红，6个是蓝，3个是黄啊。Baiklah, kita lukiskan agak-agak dia lukiskan bag itu. Dalam bag ini ada berapa? Ada 12 biji, 3 merah. 3 merah, 1, 2, 3. Lepas itu 6 warna biru, 6个是蓝的。1, 2, 3, 4, 5, 6 do re mi fa sol la. Okay, and then 3 biji kuning. 1, 2, 3. Nice. Okay, teruskan A. Kedua-dua warna merah, 2个都是红的。看显啊apa dia soalan dia kan mesti kita baca betul-betul kan. 2 biji bola dikeluarkan secara lawak, 1 demi 1 tanpa dikembalikan ke bag. 没有放回去哦 without replacement into the bag. 没有放回去啊，记得啊，没有放回去啊，tidak dikembalikan. Okay. Jadi kedua-dua warna merah 没有放回去 so that kekebalan kalian untuk case A. Okay, yang merah pertama kita keluarkan 3/12. Kemudian ini sudah keluarkan, sudah hilang 1. Oke, jadi case yang kedua dia mau merah lagi 2/11. So tekan calculator 3/12. 1/22. Oke, jawaban betul 1/22. B. Kedua-dua bola warna sama. Wow, this is very interesting semua warna sama. So, wow. Okay, merah 3, 12 talab dengan 2 dan 11. Adakah selesai? Belum lagi, sebab dia akan semua kedua-dua warna sama. This is bola merah, 是红色的球
所以这题呢，它有很多的思维的那个层次哦。第一个呢，他讲第一个很简单了，两个都是红色没有问题。第二个呢，讲全部的球哦都要一样颜色，所以我们就不止一个 case 哦，我们有2个 case、3个 case 都可能。Ini case pertama di mana kedua-dua adalah merah. Kalau case yang kedua biru and 6/12 darab dengan 5/11. This is case yang kedua, di mana ini adalah biru. 所以这个是蓝色的哦，因为蓝色的是也是算在里面哦。And then case yang ketiga, kuning punya 3/12 darab dengan 2/11. Oke, sekarang kan tengok apa jawaban dia. Tekan calculator and then 7/22. So the answer is correct. 7/22 is correct. C. Pola pertama warna merah dan pola kedua warna kuning. Oh, this is senanglah kan. Ini pola pertama warna merah. 3/12. Pola kedua warna kuning. 3/11 sebab kuning tidak berkurang, tapi 11 sudah kurang 1 sebab 1 pola merah sudah dikeluarkan. 所以说为什么是 3/12 呢？就是因为红色有3粒kan，但是黄色的也是有3粒哦。然后11就是因为红色那里已经冰大出来了哦，所以它答案是saya tekan calculator dulu 3/12 times 3/11, so is 3/44. Oke, 10 saat untuk soalan ini. Ada masalah kah? 10秒钟啊。有吗？没有问题啊。OK， so 我们 try 一下这个看起来比较难的哦。kita coba lah yang lebih susah sikit lah, macam kepat sikit oh. Raja menunjukkan sekeping lukisan ABCD yang terletak pada dinding. Apabila satu anak panah dilemparkan ke arah dinding itu secara rawat, kepala kalian mengenakan lukisan itu ialah 2/5 dan kepala kalian yang mengenakan rantau berolek ialah 1/10. OK， so faham 可？所以它的题目就讲到一个这样子的东西呢，就是放在墙壁上，然后一球丢过去中到这个 ABCD 的，就是 2/5， 中到这个涂黑部分的就是 1/10. Bola itu kena pada ABCD ialah 2/5 dan kena pada kawasan lolek ialah 1/10. Oke, yang soalan A. Hitungkan kepala kalian bahwa anak panah itu dilempar secara rawat. A. Terkeluar daripada lukisan ABCD. Maksudnya bola itu kita lemparkan tidak kena ini, kena di luar. Fail. So, what is the answer? Kalau kena pada ABCD is 2/5. Kalau tidak kena pada ABCD is 1 minus 2/5 become 3/5. Tengok jawapan dia. Okay, the answer is correct, is 3/5. Baik, nampaknya senang saja soalan ini. B. Mengenakan lukisan itu tetapi terkeluar dari rantau berolek. Okay, 它中到这
这个情况可是不在这个范围里面maksudnya tidak bukan di sini, dia kena di luar sini. So senang juga ini, yaitu kita tahu kepalang kalian yang kena pada ABCD is 2/5, tapi dia mau tolak dengan 1/10, yaitu kena pada kawasan nolak. OK， 它就是中到那个 ABCD 是 2/5 嘛，可是它要减去那个1/10哦，因为它不属于中到那个凸黑部分。tolak dengan 1/10, so the answer is 3/10. Yeah, correct. Nampaknya senang juga. Oke, 10 saat untuk soalan ini. Ya. Kenapa 5 tolak 1/10? 5 tolak 10. Oh, 2/5. 2/5. Oke, tengok sebab dia katakan lukisan itu kan terkeluar daripada rantau itu, tapi dia kena pada ABCD lah. Sebab dia kena pada ABCD ini kan, maksudnya semua ABCD ini merupakan 2/5 kan, tapi tidak termasuk 1/10 ini. Maksudnya di kawasan luar sajalah. Bukan darab ke sir? Bukan darab. Bukan darab. Sebab dia bukan 2 case. Tadi kan bola-bola itu kan dia 2 case. Kita kena main dalam. Tapi sekarang kan dia 1 case. Sebab kena semua ni is 2/5. Dia tolak dengan 1/10 ini, maksudnya dia tinggal 3/10 lah. Saya tengok jawapannya betul. Jawapan dia pun betul lah. Okay sir, thank you. Okay. Sekarang kan dalam soalan ini mungkin kita boleh cuba lagi 2 soalan lah. Tengok ada masa sikit lagi. Tengok soalan subjektif. Suatu nombor 2 digit dibentukkan dengan memilih secara lawak dan tanpa ulangan daripada digit 2, 3, 5 dan 6. Kita boleh ulang lah. Maksudnya tidak boleh 22 cannot 33, 55 and then 66 lah. Okay. Macam tadi kan, kalau untuk soalan ini kita kena gunakan cara yang senang, yaitu gunakan petak lah untuk kita sample space-kan semua. 这个题目你比较强你就是把它分成用格子来分就很容易做了。Kalau kita listkan kita punya sample space kan dengan petak ini macam 2, 3, 5, 6. Sebab dia satu nombor 2 digit kan, dia dibentuk dengan nombor-nombor ini. Oke. Kemudian kita kasih baiklah. Tapi kan dia katakan yang ulang-ulang itu dia ada. So this is cannot. Sekarang kita tengoklah. 2 dengan 3 is 2, 3. Okay, kemudian 2, 5. This is 2, 6. 3, 2. And then 3, 5. And then 3, 6, 5, 2, and then 5, 3, and then 5, 6. Last one is 6, 2, 6, 3, and then 6, 5. Lepas kita senaraikan, baru kita tengok soalan dia. Nombor itu boleh dibagi tepat dengan 3. Oke, sebelum itu kita kira dulu berapa sample space di sini ya. Berapa jumlah dia? 3, di sini ada 3, sini ada 3 juga, this one ada 3 juga, this one is 3. So jumlah dia adalah 12. Oke. Jumlah untuk sample space adalah 12. Jumlah dikatakan boleh dibagi tepat dengan 3. Maksudnya boleh dipakai tepat dengan 3， 可以被删除的就是3的倍数 is mean multiple of 3。What is multiple of 3?
It mean 3, 6, 9, 12. Maksudnya sifil 3 lah kan. Okay, 21 dan sebagainya. And then, so kita tengok 2 darab 3 ini jawapannya 6. 2 darab 5 jawapan 10. 12. Kita senaraikan semualah. 2, 3, 6. Kemudian ini 15. Ini 18. 10, 15, 30, 12, 18, 30. Okey. Oh, banyak juga. Oh. 8. Dia mau yang boleh dibagi tepat dengan 3, 6 ini boleh. 10 tidak boleh. 12 boleh. 6 boleh. 15 boleh. 18 boleh. 10 tidak boleh. 15 boleh. 30 masih boleh. 12 pun boleh. 18 pun boleh. 30 pun okey. Jadi jumlah dia hanya ada 2 yang tidak okey. So, the answer for A is 10/12. So, tekan calculator is 5/6. Nombor ini dibagi tepat dengan, boleh dibagi tepat dengan 3. Di mana carikan? Okey. Betul kan? Betul lah. Dibagi tepat dengan 3. This number mengenai number. Okey, betul lah. So it's 5/6. Boleh dibagi tepat dengan 3. 6 lah. P. Nombor itu mengandungi digit 6. Digit 6. Oh, okey. Saya nampakkan dia punya jawapan ada lain sikit. Nanti saya buat satu kali lagi ya. Mungkin ada silap sikit untuk saya. Saya patam tulis sini. Sebab dia katakan bukan dia mau taraf, dia mau nombor itu sahaja. Saya terfikir yang lain. Itulah kepalang kalian kan, kalau tidak nampak, tidak pergi tengok soalan betul-betul kan, mudah dia terkeliru dengan dia. 2. Okey, saya besar sikit nanti sebab tidak cukup peluang kan tadi. 5, 6. This is also 2, 3, 5, 6. Dia terus saja. Ini cannot kan. This is 23. Macam ini saya faham. 26. Kemudian 32, 35. Kemudian 36. 52, 53, 56. 62, 63, 65. Okey, sekarang kan manakah yang boleh dibagi tepat dengan 6? Boleh dibagi tepat dengan 6. 36 ini terus kita tahulah boleh kan. 36 ini apa lagi yang boleh dibagi dengan tepat dengan 6? 32 cannot. 63 cannot. 62 cannot. And then 32 cannot. 56 cannot juga. 65 cannot. 55 macam 36 saja. Why ya? 36 only.
65, 56, 55, 53, 52. 63, sir. Apa? Mana lagi? 63. 63. 63 boleh dipakai dengan 3 kan? Ya, 3 bukan 6 kan? Saya ada salah nampak, sorry ya. 63 boleh dipakai tepat dengan 3 bukan 6. Itulah saya tercari. So the answer for this the answer for this is P. Untuk case A ada 2 daripada 12. 2 daripada 12. So the answer is 1/6. Betullah jawapan dia. Okay, number 2. Nombor yang ada nombor digit 6. Ada digit 6. Wah, macam banyak mana digit 6 ni saya gunakan hijau Ada nombor digit 6 maksudnya 26 pun ada digit 6 kan? 36 pun ada digit 6. 56 pun ada digit 6. Kemudian 62 pun ada digit 6. 65 pun ada digit 6. Dan 66 pun ada digit 6. So, the answer for this is case yang kedua merupakan 6/12. Jadi jawapannya 1/2. Jawapan betul lah, saya tengok sudah. Ada masalah tak untuk soalan ini? Tiada. Okay, saya rasa the last question lah kan? Last question. Mau mana? Ini ya, number 4 lah. Sebuah beg mengandungi 13 kuli di mana? Memang, okay. Di mana 3 biru, 4 merah, 6 kuning。OK， 明白哦。一个 bag 里面呢就有这些盒子哦，这些盒子我画一下盒子。OK， 一个 bag 里面 so 13 kuli di mana ada 3 biru 1, 2, 3, 4 merah 1, 2, 3, 4, 6 is kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kedua-dua biru senang kan sebab cara dia sudah kita belajar banyak sudah ini. Oke, case A pertama kali 3/13 times sebab biru sudah dikeluarkan tinggal 2 dan jumlah menjadi 12。所以明白哦，所以一个已经被拿出来了之后呢，另外一个呢就会减少哦。OK， 1/26， jawapannya betul。1/26， Oke ya. B, satu merah dan satu kuning. Oke, sini senang salah kalau soalan ini sebab belajar kan tengok wow begitu senang kan. Untuk case yang kedua ini satu merah is 4/12 kemudian satu kuning is 6/12 ya pelajar sekalian betulkah kalau kita hanya habis setakat sini 对吗这样子吗可以吗红色4粒然后黄色6粒 macam betulkah Salah kan sebab kenapa mungkin juga yang pertama dapat kuning kemudian yang kedua dapat merah begitu baru dia oke 4/13 times 6/12 oke and then times 2 ya betul jawapan is 4/13. Baiklah, kelas boleh fahamkah setakat ini untuk chapter ini? Ada banyak soalan lagi yang tidak sempat. Tapi kan PDF saya sudah send di grup. Kamu boleh try juga. Kamu boleh try sedikit lah. Kalau boleh modul pun boleh try juga.